Yang ini adalah part 3. Part 3. Minggu depan baru awak tamat dengan chapter 3. So, untuk kali ni kita tengok chapter 3 bagi part 3. Di mana kita nak melihat bagaimana cara awak nak protect, cara awak nak jaga peralatan-peralatan yang berbentuk fizikal. Berbentuk fizikal maksudnya suatu peralatan yang you boleh pegang, yang you boleh sentuh, yang you boleh tengok. Okay? So, ini adalah antara contoh-contoh dia. Kalau awak tengok dekat gambar yang bahagian atas ni, sebelah kanan, bahagian atas, ini adalah workstation. Workstation. Dia sebenarnya CPU tapi dia bentuk yang sangat besar yang menyimpan bilangan data yang sangat banyak. Okay? Maksudnya yang ni macam suatu storan lah yang menyimpan pangkalan data. Jadi yang ini tak boleh sesuka hati kita biarkan dia tanpa diprotect, tanpa dijaga. Sebab kalau ada orang di luar sana yang cuba untuk mengancam pangkalan data yang terdapat dalam storan tu dan workstation tu boleh menyebabkan banyak data yang hilang ataupun disalahguna. Okay? That's why awak boleh tengok dekat dalam gambar ni dia diletak dalam suatu kurungan, satu cage orang kata, satu cage. And then satu lagi yang ini, yang ni dia kegunaan dia untuk lock. Kalau awak tengok dekat bahagian BGA kabel yang ada 2 skru tu kan, supaya bila di-attach pada awak punya monitor atau pada awak punya CPU, dia tak longgar dan untuk menjaga diri kita jugalah untuk elakkan kita daripada terkena serangan oleh elektrik. Sebab dekat situ elektrik mengalir, lagipun tu kan besi. And then satu lagi, mana tahu orang lain tu tak ada VGA kabel, dia pergi curi pula VGA kabel awak, semudah dia nak cabut macam tu saja. Jadi untuk melambatkan proses tu ataupun untuk mengelakkan daripada kita terkena renjatan elektrik tu, kita kunci betul-betul, tapi jangan ketat sangat lah. Kalau ketat sangat nanti dia loose pula. Okay? Kunci betul-betul supaya ia tak longgar. So, dia boleh jaga keselamatan you dan juga boleh menjaga keselamatan awak punya fizikal tu. Okay? Barangan tu. Lepas tu kalau awak tengok pada gambar yang bawah ni, yang ni biasanya awak boleh tengok di kedai-kedai komputer. Memang ada benda ni. Yang ni tujuan dia adalah mengunci peralatan itu daripada dialihkan ataupun dibawa keluar oleh orang-orang ataupun customer-customer ke ataupun orang-orang yang tak sah untuk mengguna pakai dia punya barang. Okay? Dia punya peralatan. That's why kena ada kunci ni. Ini adalah salah satu cara lah. Actually kalau awak fikir secara logik, macam mana cara kita nak protect barang tu pun boleh juga dicuri oleh mana-mana pihak. Tapi untuk melambatkan proses pencurian tu ataupun untuk buat the give up untuk mencuri tu, kita boleh tambahlah benda-benda ni. Okay? Untuk faktor keselamatan. Lepas tu, untuk operating system. Salah satu cara lagi adalah kita disablekan autoran. Kita disablekan autoran yang ni. Bukan autoran yang ni. Bukan awak lari secara automatik. Bukan autoran pada awak punya sistem pengoperasian. Yang ini awak boleh disablekan. Okay, disablekan. Sebab ada certain dia buat autoran. Contohlah, bila awak masuk pendrive. Bila awak masuk pendrive, and then dia akan pop up satu message, dia akan minta you, dia akan tanya you nak pilih bahagian mana, apa yang you nak buat. Okay? So yang tu you boleh disablekan. Sekiranya ada berlaku dalam you punya komputer lah. Ataupun you punya pendrive, you boleh disablekan. Sebab, salah satu sebab dia adalah dari segi keselamatan. Okay, bila awak setkan ataupun awak enablekan autoran itu, nanti orang boleh lihat, oh rupa-rupanya ada suatu dokumen, ada suatu tools ke apa dalam you punya pendrive ke external hard disk dan sebagainya yang mengguna pakai aplikasi sebegini. Kita takut nanti orang tu dia boleh predict apa yang ada dalam you punya storage, dalam you punya memory dan sebagainya. So kalau boleh you disablekan. That's why sebelum ni kalau tak silap saya pernah bagi tahu you all, kalau boleh letakkan password pada you punya storan untuk mengelakkan daripada berlakunya kecurian data. Okay, yang ni boleh tengok sendiri untuk slide ini, dia sama je dengan yang saya cerita ni.
Tak jauh beza je. So, auto run dengan auto play tu lebih kurang. Okay. Okay, ini adalah contoh dia untuk bahagian registry editor. Ini dia punya dialog, window dialog. So, ini adalah cara bagaimana you nak disablekan you punya auto run. Okay, ini dia step by step. Okay, kalau you nak cuba-cuba, boleh cuba pada komputer masing-masing lah. Kalau pada tablet dengan telefon tu taklah, ni pada komputer. Okay. Cara ataupun kaedah lain adalah menggunakan authentication. Authentication ni awak pandai tak bezakan antara authentication dengan authorization? Awak tahu bezakan tak? Antara authentication, tak tahu. Okay, authentication, perbezaan antara authentication dan authorization. Authentication ni adalah melibatkan security di mana awak masukkan username dan password. So, mana-mana web browser, mana-mana Windows, mana-mana device yang meminta awak masukkan username dan password ataupun password sahaja, itu menggunakan konsep authentication. Authorization pula menggunakan konsep yang sama tapi dia tambah lagi di mana awak boleh akses bahagian mana sahaja. So, kalau awak, sebab pada username dengan password awak tu dah setkan siapa punya username dengan password kan dalam pangkalan data. So, dia akan setkan privilege you di mana you boleh akses. So, di mana you boleh akses itulah yang dia letak, yang dikategorikan sebagai konsep authorization. List of privilege nama dia. Okay. Kalau authentication, dia memang fokus pada username password. Yang mana you gunakan something, username, password ataupun password untuk akses kepada sesuatu laman, website, tools dan sebagainya. Tapi untuk you akses kepada beberapa part dalam website, tools dan sebagainya, itu adalah bahagian authorization. Macam mana dia authorization? Dia tengok kepada you punya authentication. Di mana you boleh akses. Itu perbezaan dia. Awak boleh faham sekarang apa perbezaan authentication dengan authorization? Boleh. Okay, boleh So, next time kalau you dengar authentication dengan authorization, you tak boleh assume dia sebagai benda yang sama lah. Sebenarnya, dia adalah merupakan dua perkara yang berbeza. Okay, ini adalah salah satu bentuk authentication. Kalau awak tengok, ada certain dia pakai ATM card. So, bila pakai kad, salah satu cara dia nak detect awak adalah menggunakan simbol cap jari. Okay, cap jari. Lepas tu ada certain dia pakai password. Kalau awak tengok kat sini, selain daripada fingerprint, awak juga boleh menggunakan password. Ada certain dia, cara dia nak detect you, dia dengar menerusi tone suara. Okay, sebab setiap orang mempunyai tone suara yang berbeza, getaran kod yang berbeza. Itu cara dia detect. Cuma kita tak galakkanlah guna voice sebab kadang-kadang setiap orang tu dia tengok kepada kod yang ada dalam ni. Kalau rosak, mana boleh dapat voice yang sama seperti you rakam sebelum ni. Jadi digalakkan menggunakan fingerprint. Itu pun depends juga. Ada certain orang fingerprint dia kalau dia rajin sangat memasak ataupun bertukang kebakaran dan sebagainya, dia punya corak pada fingerprint pun boleh berubah. So, depends kepada macam mana sesuatu company, sesuatu organisasi ataupun awak sendiri nak implement authentication tu macam mana. It depends. Tapi ini adalah beberapa cara bagaimana you nak protect awak punya asset. Tak kira lah dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk yang bukan fizikal. Okay, ini yang saya dah cerita tadi, bahagian atas tadi pasal cache, kunci dan sebagainya. Okay, ini juga saya dah cerita pada ini. Yang ini ada juga you boleh gunakan RFID text. Okay, RFID text. Yang ini dia bentuk chip tau. Dia bentuk chip yang ada dalam kad.
Ada suatu kad. Kalau you tengok, kalau ada kad saja dia bagi pada awak, tanpa sebarang barcode ke QR code dan sebagainya, itu mostly diorang pakai RFID. Maksud ada chip dia letak pada kad tersebut. Okay, yang ini awak boleh baca sendiri. Ini bermain dengan pin card. Okay, lepas tu ini adalah antara faktor-faktor kenapa peralatan keselamatan tu perlu digunakan. Okay, so how the equipment is used. Of course, awak kena tengoklah macam mana sesuatu peralatan tu digunakan. Adakah digunakan secara kasar ataupun secara lemah lembut ataupun lemah gemalai, macam mana, depends. Kalau you rasa you nak protect you punya equipment, that's why ada certain orang dia letakkan security bahagian itu supaya tak diguna pakai sesuka hati oleh sebarang pengguna. Maksudnya nak menjagalah daripada rosak. Lepas tu tengok juga dekat mana terletaknya peralatan komputer tu. Kalau peralatan komputer tu diletakkan di tempat awam, takkan you nak biarkan saja tanpa sebarang ciri-ciri keselamatan. Okay? Mestilah you kena tambahkan dengan ciri keselamatan supaya ianya tidak mudah hilang ataupun diambil secara tidak sengaja oleh orang-orang yang melawat tapak lokasi you ke apa ke. So awak kena letak sesuatu untuk protect awak punya aset. Lepas tu awak kena pasti juga siapakah pengguna awak yang mencapai kepada data awak. That's why ada authorization tu. Okay? Supaya hanya certain user ini sahaja yang boleh capai data ini dan hanya dibenarkan untuk data ini sahaja. Okay, sebab tu kita kena melihat kepada list of privilege. So bila you setkan list of privilege, itu juga merupakan suatu bentuk keselamatan di mana diorang, walaupun diorang boleh authentication kan, diorang ada username password, tapi ada certain part dia tak boleh access sesuka hati, hanya orang-orang tertentu sahaja. So you boleh block dekat bahagian itu. Okay, lepas itu kita ada satu lagi jenis iaitu USB security toggle. Yang ini biasanya digunakan untuk server room. Server room di mana room itu dia mempunyai peralatan yang berkunci. Jadi yang ini dia boleh dikunci dari jarak jauh lah, tak perlu dekat-dekat, dari jarak jauh sahaja. Untuk lock sistem. Jika pengguna dengan laptop tu berada dalam jarak yang dia tak capai lah. Okay, dia tak capai peralatan tu. Dia boleh lock dari jarak jauh. Okay, itu sahaja untuk chapter 3, part 3. So, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Yang lain macam mana? Okay. Okay. So, sebelum saya tutup dengan kelas online kita pada hari ini, cuba awak tengok senarai nama awak dalam ni. Semua ada tak nama dalam tu? Ada. Jangan terlepas pandang. Nanti saya kalau tak ada nama dalam ni, saya assume tak datang pula. Okay, jadi disebabkan you kata you faham, so you tunggu arahan saya seterusnya di mana saya akan up dengan pop quiz dan sila jawablah pop quiz tersebut. Okay, buat masa ni chapter 3 saya nak bagi tahu awal. Chapter 3 you akan mulakan dengan PBE kata saya. PBT ke PBE? Akan ada PBT ataupun PBE yang perlu you laksanakan. Okay, yang tu selepas kita settle chapter 3, saya akan maklumkanlah apa tugasan yang you perlu buat. Tapi buat masa ini, you tunggu aja arahan saya untuk pop quiz bagi chapter 3, part 2 dan part 3. Yang minggu lepas dengan minggu ini punya. Okay, boleh? Boleh. Okay, so harap you all study you all study dan tunggu arahan saya yang seterusnya. Ada apa-apa lagi sebelum saya tutup kelas?
Okey, tak ada. So, kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much. Bila you all balik ke kampus? 5.10. 5.10. Okey, 5.10. Okey, itu sahaja. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum. Dan selamat pagi. Okay, bye-bye. Bye.